Start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua follower-follower Facebook Maliki Idaman dan anda yang menyaksikan live kami pada hari ini. Dan hari ini adalah hari Selasa, 14 hari bulan November tahun 2023 dan kita bersiaran langsung di showroom Maliki Idaman, showroom Moven di Bandar Baru Tunjung Kota Baru Kelantan. Yang kita hari ini kita nak nak bagi tahu anda lah tentang tentang sembang santai bina rumah. Jadi sekiranya anda ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan tentang bina rumah, okey, anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen yang disediakan. Kita akan jawablah satu-satu persoalan anda berkenaan dengan bina rumah atas tanah sendiri. Jadi khas untuk orang yang ada bina rumah atas tanah sendiri ini, kita nak sembang santai lah. Mungkin ada apa-apa pertanyaan boleh tanya kami tentang bina rumah dah. Jangan pun tanya soalan luar daripada topik ini. Topik kita tentang bina rumah. Jadi apa-apa pertanyaan bina rumah boleh tanyalah. Okey, jadi tujuan kita buat live ni kita nak sembang santai dan kita akan tunjuk satu persatu item-item gapo yang kita bagi dalam spesifikasi asas bina rumah. Bina rumah dengan kita Maliki akan Idaman. tunjuklah item gapo yang tuan dan puan dapat sekiranya bina rumah bersama Maliki Idaman. Okey, jadi sebelum tu sebelum kita lebih lanjut lagi, kita nak tunjuk highlight ke cabutan bertuah. Di mana lah ni kita tengah mengadakan promosi kata cabutan bertuah. Di mana kita ada 3 hadiah utama. Di mana dapat yang pertama hadiah apa ni? Hadiah. Okey, untuk cabutan cabutan bertuah. Tempat pertama hadiah berupa sistem solar bernilai sehingga RM80,000. Sistem solar yang boleh digunakan untuk rumah lah. Okey, yang kedua. Yang kedua kita akan customer kata bertuah dapat hadiah set lansir bernilai sehingga RM10,000 lah. Set lansir. Bila rumah dapat lansir. Memang comel lah. Memang comel lah. Rumah siap lengkap dengan lansir. Dan yang ketiga kita akan dapat barangan emas bernilai RM3,000. Emas 916. Ya, betul. Jadi kata kalau customer dah buat tempahan, secara tidak langsung juga akan dapat free gift aircon. Akan mendapatkan free gift aircon lah. Khas mereka yang buat bayaran booking di bulan ni lah. Ya, bulan ni kita akan bagi percuma aircon. Percuma aircon jadi untuk bulan ni saja. Untuk bulan ni lah. Okey. Jadi tujuan kita pada petang ni kita akan tunjuklah satu persatu item gapo ada spesifikasi asas tu lah. Mungkin tuan dan puan kalau ada apa pertanyaan boleh tinggalkan komen. Kita akan jawab terus dalam live ni. Ada kemungkinan berkenaan bina rumah nak tanya pasal gapo-gapo, boleh komen terus. Okey, baik. Jadi yang mana menyaksikanlah kami pada hari ini, jangan lupa like dan share video ni pakat share lah dulu. Alah kita nak buat santai-santai saja. Okey, sebelum tu mungkin kata pelanggan kita sendiri dia tak tahu bagaimana cara nak bina rumah. Kita ada proses-proses lah untuk bina rumah. Proses bina rumah ni dia ada berperingkat lah. Berperingkat di mana untuk proses bina rumah ni pertama sekali kita akan proses dulu dia punya plan rumah. Plan rumah pula terbagi kepada 3 lah plan rumah. Plan rumah ni dia terbagi kepada 3. Di mana untuk pertama plan kita buat adalah plan lantai. Plan lantai ni kita akan bertunjuk plan lantai. Okey, ni plan lantai. Kita akan buat dulu draft plan lantai mengikut bajet dan cita rasa pelanggan lah. Okey, untuk plan lantai ni sebelum mana kita bermulanya proses plan lantai, biasanya pihak kami akan buat semakan pinjaman pelanggan lah. Jadi ataupun tuan-puan boleh buat semakan sendiri, apa nak kami semak pun boleh, tak ada masalah. Jadi semakan awal pinjaman perumahan ni penting lah untuk kita clarify ataupun kita buat anggaran bajet bina rumah. Jadi untuk contohnya kalau kita semak loan berdasarkan income kita ataupun allowance khususnya bagi mereka yang buat loan LPPSA lah. Kalau loan bank pun sama,
Dia ada, pertama dia bergantung kepada nilai yang berapa gaji basic. Yang kedua, allowance yang boleh diambil kira. Jadi penting kita semak dulu awal-awal, kita tahu berapa totally budget yang pelanggan tu boleh buat. Jadi bila kita tahu, contohnya kalau kita semak loan, katakanlah loan dia maksimum boleh buat sehingga 600,000. Tapi tak semestinya customer tu nak buat full 900,000. Mungkin dia nak buat dalam 400, bajet 300. Tu atas terpulang pada masing-masing mengikut berapa jumlah komitmen bulanan yang dia boleh bayar setiap bulan nanti. Sebab jumlah pinjaman ni dia akan adalah potongan bulannya, berapa amount bulannya yang akan dipotong daripada slip gaji kita. Jadi itu penting. Walaupun contoh kita ni boleh buat maksimum 900, tetapi dengan komitmen lain pun kita perlu ambil kira lah, supaya tidak menjadi bebanan setiap bulan untuk kita bayar komitmen tersebut. Okey. Jadi bila kita dah tahu, contohnya kita buat anggaran bajet, contoh ambil 300,000. Okey, berdasarkan bajet 300,000, kita akan draft plan lantai, berapa keluasan yang boleh dibuat dan berapa bilik tidur, berapa bilik air yang sesuai dengan bajet tersebut. Satu lagi, perkara kedua yang perlu diambil kira adalah untuk draft plan lantai ni adalah bentuk tanah lah. Macam mana bentuk tanah dia, dan kita akan buat kiraan tolak setback daripada sepadan tanah dengan body rumah, berapa setback, berapa saiz body rumah maksimum yang boleh dibuat selepas kita tolak setback tersebut. Jadi kerja-kerja untuk draft plan lantai ni akan dibuat oleh pelukis plan lah. Okey, jadi setelah siap plan lantai ni, kita akan pergi kepada peringkat seterusnya, iaitu plan 3D rumah. Okey, plan 3D. Plan 3D rumah ni. Apakah macam mana rupa bentuk plan 3D? Ni di tangan saya ni ada plan 3D. Okey, ni plan 3D. Kita akan nampaklah reka bentuk rumah. Biasanya kita akan 4 ataupun 5 gambar lah. 4 atau 5 gambar dari sisi depan, belakang, kiri, kanan lah biasanya. Kita plan 3D ni barulah kita akan nampak reka bentuk rumah kita terjadi macam mana, rumah bina macam mana. Ini adalah pandangan daripada sisi kanan dan kiri daripada belakang. Tadi pandangan daripada view daripada hadapan rumah, dan ini adalah pandangan daripada hadapan kiri dan hadapan kanan. Daripada dia angle kanan dan angle kiri. Okey. Ini adalah plan 3D. Okey, untuk plan 3D ni pun biasanya kita akan email kepada pelanggan selepas mana dipersetujui oleh plan lantai. Mana plan 3D ni akan dibuat base pada plan lantai ni. Daripada plan lantai ni akan jadi bentuk rumah tu macam mana. Cuma pada plan 3D ni dia akan buat tambahan-tambahan ataupun aksesori tambahan, hiasan pada bodi rumah, dan juga konsep reka bentuk rumah tu sendiri. Okey, daripada plan lantai untuk konsep reka bentuk plan rumah ni dia ada beberapa lah. Contohnya dia ada jenis klasik, tradisional, dia ada jenis modern, dia ada English cottage. Tu terpulang pada pilihan pelanggan tu sendirilah. Reka bentuk bercirikan macam mana yang dia minat. Jadi kita ada beberapa contoh plan-plan yang boleh tuan-puan tengok melalui website kami maligaidaman.com. Kita ada koleksi plan dalam tu, tuan-puan boleh buka terus dalam website, boleh tengok satu persatu contoh koleksi plan banglo yang kita muat naik dalam dia punya website kami. Dan berapa keluasan, berapa bilik tidur, berapa bilik air, jadi boleh tengok lengkap lah. Mungkin anda tuan-puan sekarang ni tengah survey kontraktor nak bina rumah. Jadi dalam masa survey tu kita boleh nampak dah gambaran plan banglo kita macam mana, banglo yang kita idamkan, macam mana sesuatu plan lantai kita. Macam setengah orang dia minat jenis konsep macam mana sesuatu. Lepas tu orang lain dia ada cara dia sendiri, minat dia bergantung pada minat masing-masing lah. Okay. Cuma yang penting sekali, pertama kita kena ambil kira dengan bajet anda sendiri. Yang kedua kita kena ambil kira dengan dia punya bentuk tanah tuan-puan. Okey. Jadi untuk bentuk tanah ni macam mana nak tahu? Jadi untuk tahu bentuk tanah ni, tuan-puan kena rujuk pada geran tanah puan-puan masing-masing lah. Kena tengok pada muka surat yang ketiga, bahagian plan tanah. Dia ada plan tanah. Dia ada nampak gambar plan tanah tu macam mana rupa bentuk dia. Dia ada ukuran tanah, berapa punya ukuran tanah tu. Jadi kita boleh tahu lalu daripada ukuran tanah tu berapa keluasan maksimum banglo yang kita boleh buat atas tanah tu. Okay.
Okey, dan satu lagi, berdasarkan plan tanah tu kita boleh tengok lalu plan rumah tu akan jadi jenis memanjang ataupun jenis melebar yang sesuai dengan bentuk tanah tu. Tu amat penting lah. Selepas kita ambil kiraan toilet setback, berapa ukuran body yang kita boleh buat. Jadi apa? Sebaiknya kita ikutlah ukuran setback tu supaya untuk proses submission dengan pihak PBT nanti tak jadi masalah. Tak kena reject, tak kena komen apa-apalah. Jadi bila kita ikut syarat ni, biasanya proses untuk kita submission pun berjalan dengan lancar lah. Nanti tak safe pula, nanti kita tengok plan tiba-tiba langgar setback. Jadi di komen oleh majlis dan betul pun mungkin kena bayar denda, ataupun ada setengah majlis tak boleh bayar denda, tak boleh buka. Tu kena check dulu status dia. Kalau tanah tu tanah yang agak keluasan yang agak minimum, agak sempit, mungkin perlu langgar setback sebab kita nak buat rumah yang besar sikit. Jadi tu kita kena check dulu dengan majlis sama ada dibenarkan atau tidak, ataupun biasanya dia benarkan tetapi dengan ada bayaran denda yang kita perlu keluarkan. Jadi ini adalah salah satu proses ataupun flow yang terlibat untuk bina rumah. Bukan mana kita bina rumah mari-mari siap sebutin rumah tu. Dia sebelum mana berlakunya proses pembinaan, maknanya dia ada beberapa proses-proses. Pertama bermula daripada saya cakap tadilah, bermula daripada proses lantai, plan lantai, dia buat plan 3D, dan juga peringkat akhir kita ada plan detail. Plan detail ada plan lengkap, kita tak bawa untuk plan detail, tapi tak apa. Kalau mungkin biasanya orang dah tahu lah, plan detail ni ada plan lengkap yang saiz A1 tu yang kita akan hantar untuk cek dengan arkitek. Plan detail tu lah peringkat yang ketiga. Jadi untuk proses plan ni dia ada ambil masa bermula daripada proses plan lantai, plan 3D dan plan detail. Dia ada tempoh masa yang kita perlu menunggu. Bukan kata buat plan ni sama seminggu siap tak. Biasanya dia ada flow-flow, ada time-time dia. Untuk contoh pertama, bermula plan lantai. Plan lantai ni biasanya kita ambil masa 3 ke 4 minggu lah untuk sebab apa? Sebab gini, pertama macam saya cakap tadi, kita akan draft ikut keluasan mengikut pada bajet dia dan berapa bilik air. Kita akan draft dulu plan pertama dan kita hantar email kepada klien. Jadi klien boleh tengok melalui email dia punya layout ataupun sesuatu floor plan ni, plan lantai ni, dalam email dia nanti. Jadi sekiranya kita hantar macam ni, sekiranya pelanggan tu mungkin dia rasa tak kena, dia ada nak ubah sesuatu ni, boleh ubah. Maknanya untuk proses plan lantai ni kita boleh ubah sehingga 4 kali perubahan yang kita benarkan untuk seseorang klien tu buat lah. Pindaan plan jadi 4 kali perubahan. Jadi penting. Sebab apa gini, kita tak nak bila rumah ni siap plan ke apa, tiba-tiba masa pembinaan rasa kecil, nyesal pula, nak tambah pula. Benda ni bukan tak boleh tambah, tapi melibatkan prosedur. Kita nak minta kena buat permohonan plan pindaan dengan pihak majlis pula. Yang kedua, dia mungkin akan kacau dia punya struktur asal, mungkin kena katak semula dan kena tambah baru dan melibatkan kos. Dan saya rasa untuk permohonan pindaan plan itu pun agak makin masa dah juga. Setahu saya tak silap lebih kurang 6 bulan pula kita nak buat permohonan tu, 6 bulan. Dan bukan setakat tu, dia ada kos yang kita perlu bayar pula. Kita ada pertanyaan daripada Encik Muhammad Fakri, denda berapa setback? Gini, untuk denda setback Encik Fakri, pertama kita kena tengok dulu berapa keluasan yang kita langgar tu. Jadi untuk harga ni kita kena sembuk dengan pihak majlis. Pihak kami tak tahu, kita tak nak ayat sebab kita akan hantar ke pihak majlis. Pihak majlis yang menentukan jumlah kadar bayaran denda yang kita langgar setback tersebut. Jadi katanya kita tak nak ayat lah. Jadi peringkat pertama kita cek dulu dengan pihak PBT lah, bahagian OSC ataupun bahagian pembangunan, berapa kos yang bila plan ni kita langgar setback dengan berapa ukuran dia. Jadi kalau dia kata boleh buat buka tapi syarat kena bayar, tak apa. Tapi ada setengah majlis dia tidak benarkan, dia tak boleh langgar setback. Dia ada majlis-majlis, contohnya untuk silap saya majlis Tanah Merah. Kalau terasanya Tanah Merah dia tak boleh buka setback tu. Kalau macam Kota Baru boleh runding, bawah MBKB hot lain-lain saya kurang pasti, kita kena cek balik. Cuma apa saya cakap tadilah, berapa buku air yang kita akan langgar setback tu, tentu berapa keluasan yang ambil dia akan kira. Tu kadar bayaran ditentukan oleh pihak PBT, bukan pihak kami kontraktor lah. Ya, betul, sebab
setback ni dia bergantung kepada pihak majlis tu dia. Ada setengah boleh, ada setengah tu tak boleh. Sebab tu kena rujuk dulu lah. Kena rujuk PPT kawasan anda lah. Kita kena rujuk dulu berapa kos, sama ada boleh ke tak, atau bergantung kepada mereka lah. Okey. Jadi yang kedua, kenapa pentingnya kita buat sesuatu plan ni? Okey. Sebabnya penting kita ada sesuatu plan lantai ni. Sebenarnya kalau orang tak buat pun, dia boleh buat rumah tetapi dia tidak ada perancangan lah sebenarnya. Jadi bila kita dah ada plan lantai ni, kita ada titik rujukan, kita ada guide dia. Pertama, bila kita bagi untuk costing, dari segi costing ataupun pengiraan kos bina rumah. Jadi bila kita ada plan lantai, kita boleh tahu dah anggaran kasar dia berapa. Dan masa proses plan siap plan detail nanti, pihak kami memudahkanlah kita buat pengiraan kos. Sekiranya ada nak buat tambahan, nak naik taraf dia punya material finishing ke, ataupun nak naik taraf apa-apa, contoh dia nak tukar daripada bata press, bata semi press nak tukar kepada bata merah. Jadi mudah kita nak buat pengiraan kepada customer. Tu pentingnya sekiranya kita buat proses plan ni lah, plan rumah. Okey. Jadi yang kedua, untuk masa pembinaan. Okey. Apabila loan customer dulu, okey, plan detail tadi, plan detail ni plan lengkap lah, yang ada ukuran struktur rumah, dia ada dia punya plan untuk berabung, dia ada plan elektrikal, plan elektrik, plan untuk piping, untuk air. Maknanya dia punya tukar akan rujuk pada plan tu. Setiap ukuran bil, ukuran bilik, saiz bilik, dia akan merujuk kepada itu tadilah, kepada plan ni. Okay, jadi bila ada plan ni senang, tidak ada masalah yang kita tu kena mikir berapa saiz ni berapa. Jadi kita akan ikut kepada bentuk plan asal, plan lantai ni untuk buat rumah. Okey. Ya. Okey, boleh jelas ke? Okey, kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan komen anda. Mana nak tanya pasal bina rumah, kita buat live ni untuk sembang santai pasal bina rumah. Jadi ada apa-apa pertanyaan tentang bina rumah, boleh tinggalkan komen anda untuk pertanyaan tentang bina rumah lah. Okey. Jadi kita sambung balik tadi. Kalau ada bila ada floor plan ni, memudahkanlah untuk tukar di tapak buat, dia nak buat setiap beam ataupun setiap footing mana ukuran dia. Supaya ni dia tidak lari daripada ukuran asal pada plan. Okey. Bila kata untuk dia berubah saiz, berubah keduduk KTA, kemungkinan saiz rumah akan lari. Dan bila akan lari saiz rumah, dia punya kos material kita guna bahan binaan pun akan berubah lah daripada pengiraan awal kita. Jadi tu pentingnya ada plan lantai ni. Okey. Yang kedua, yang ketiga, backup adalah backup plan 3D. Okey, walaupun kalau kita tengok plan 3D ni ada tuan tengok macam gini gambar rumah lah, tetapi plan 3D ni penting. Kita akan bagi juga gambar plan 3D ni kepada tukang semasa proses pembinaan. Okey, sebab apa? Sebab biar dia boleh tengok dia kedudukan asal, apa aksesori yang ada pada body rumah ni, dan apa item-item yang ada ni, supaya nanti tidak berlaku kesilapan seperti mana yang lain daripada tuan nak lain, tukar buat di lain di tapak. Jadi mudah kita nak rujuk ni, kita tunjuk pada gambar 3D ni. Manakala tidak ada apa-apa perubahan yang dibuat oleh tuan semasa perbincangan ni, mana sebiji lah dia akan jadi ikut refer pada plan 3D, satu patut pada ikut pada plan 3D ni untuk sesuatu rumah kita. Jadi peringkat awal ni kita boleh nampak dah gambaran rumah kita macam mana. Jadi untuk pemilihan cat ni sebenarnya cat customer boleh pilih sendiri. Tidak semestinya ikut pada 3D, tapi contoh kalau 3D warna putih, konsep hitam putih gini, dia kena ikut 3D. Boleh ikut, tak ada masalah, lagi cantik sebenarnya. Dan kalau sekiranya dia mungkin dia kena warna lain, masa 3D dia setuju, tapi bila masa pembinaan ni tiba-tiba berubah fikiran lah. Masa rumah nak siap tu rasa kena nak cat warna lain pula, tak apa. Cat ni biasanya customer boleh ubah lah. Okey. Boleh nampak tak? Okey, ni adalah plan 3D lah. Jadi untuk pengiraan kos, kita akan buat apabila backup plan detail. Okey, plan detail ni macam saya tadi ada plan lengkap.
Maknanya kita akan buat keluar cash sebut harga bina rumah apabila selesai kerja-kerja plan detail dibuat. Pertama, kos harga dia kira ikut kaki persegi lah. Sebab kita ada package asas bina rumah. Kita ada 2 package asas bina rumah ni. Package silver dan package gold. Jadi mana mengikut package ni akan dikira ikut kepada keluasan binaan rumah. Okey, untuk package ni dia merangkumi adalah kos bahan-bahan binaan dan juga harga untuk kos upah tu kena dah include sekali dah. Jadi mudahlah. Jadi tak perlu fikirlah hal lain-lain. Okey, untuk pengurusan bina rumah. Bermula daripada proses plan, urusan submission plan dengan PBT, proses untuk pinjaman, urusan guaman dan urusan pembinaan rumah ditabak, pihak kami akan urus keseluruhan lah. Jadi pihak pelanggan tak perlu nak susah-susah. Kita akan bagi buat proses ni sehingga rumah siap dan sehingga buat serah kunci lah. Kami akan buat serah kunci rumah siap. Jadi kalau tuan rumah tak ada di Kelantan pun, contohnya bekerja di luar, tak ada masalah. Waktu kita boleh uruskan lah. Semasa pembinaan berjalan, kita akan uruskan semuanya sehingga rumah siap dan kita akan serah kunci. Jadi daripada proses awal proses plan pun, customer tak perlu nak naik tu pergi majlis, nak submit majlis, tak perlu tu, kita akan uruskan belaka. Okay, untuk berkenaan urusan guaman pun kita akan uruskan. Kami dah ada panel lawyer lah yang biasa ambil kes untuk proses loan bina rumah untuk klien. Jadi kita dah ada dah, jadi tak perlu sakit kepala, semua itu kita akan uruskan. Cuma biasanya apabila customer setuju sebut harga, okay, kita barulah kita akan buat proses cetak plan tersebut. Cetak plan dan hantar untuk dapat kelulusan daripada arkitek yang berlesen untuk plan rumah tersebut. Okey. Dalam masa itu kita juga akan buat plan RC lah. Untuk bina rumah kita ada plan RC yang mana kos tu termasuk sekali dari kos awal penyediaan plan. Yang mana customer kena bayar pihak awal lah untuk kos plan sebanyak RM RM6,500 yang kita ambil untuk mahligai idaman. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan tentang bina rumah? Okey, anda boleh tinggalkan komen anda lah. Okey. Okey, untuk plan rumah ni sebenarnya kita boleh buat secara konsep custom made design. Mana boleh ikut cita rasa klien tu nak macam mana, dia punya sesuatu rumah mengikut kesesuaian tanah dia, dan jadi konsep reka bentuk macam mana yang dia minat. Jadi memang tak ada masalah lah kalau dia ada dah target macam mana, kita boleh buat contoh-contoh rumah daripada plan yang kita ada, dan juga sekiranya dia mungkin ada kena mana-mana berkenan dengan mana design, maka dia boleh hantar gambar untuk kita buat dia punya di reka bentuk rumah tu seperti yang dia idamkan tu. Okey, ada soalan daripada Encik Kudenja. Harga. Okay. Harga untuk bina rumah ni adalah bergantung kepada keluasan. Kami ada package lah. Package kami adalah RM155 sekaki untuk package silver, dan package gold RM160 sekaki persegi. Untuk harga bina rumah lah. Untuk bina banglo ni, keluasan minima yang kita ambil untuk mahligai idaman ambil untuk bina banglo adalah 1,200 kaki persegi untuk 3 bilik tidur, 2 bilik air. Itu paling minima 1,200 kaki persegi lah untuk bina banglo. Tapi kalau nak bina untuk 4 bilik, 5 bilik tu terpulang kepada kalau bajet dia lah. Kalau bajet besar, insyaAllah kita boleh buat lah. Mana bergantung kepada kesesuaian bajet dia tu sendiri. Okay. Jadi harga, contoh harga lah. Kalau paling minima, kalau untuk banglo 1,200 kaki ni Cik Kudin, kalau 1,200 kaki, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Kalau untuk package silver, kita harga dia dalam RM186,000 untuk sebuah banglo. Pada lantai kita bagi spek kami, bagi lantai full mozaik, ceiling kapur penuh dalam main rumah. Dia punya pintu, kita bagi pintu security depan belakang. Dan untuk point pendawai elektrik dah include dalam paket asas, termasuk switch dan soket. Dia punya untuk kakak bumbu kita pakai jenis alumzi ataupun kakak besi yang panggil. Untuk bata atap kita pakai atap jenama Monia.
Untuk atap genting jenama monia untuk bata bumbung lah. Okey. Okey, untuk package silver kita bagi monia elabana. Manakala untuk package gold kita bagi monia jenis contour. Tu untuk bata bumbung lah. Kalau untuk kakak bumbung kita pakai kakak jenis alum zinc. Okey. Untuk siling, untuk bahagian siling kita pakai siling plaster untuk keseluruhan dalaman rumah. Okey, untuk siling plaster ni biasa dalam spek kita bagi yang kosong dan ada skirting bahagian tepi. Cuma kalau klien tu request nak ada yang ada jenis decorative ceiling atau ceiling yang bercorak, biasanya dia akan ada tambahan harga lah. Untuk dia dibagi sebagai cost accessory tambahan. Dia akan bergantung mengikut kadar keluasan tempat tu, area tu. Mana contoh ruang tamu, berapa luas dia, ruang keluarga berapa luas dia, dan bergantung kepada jenis design ceiling kapur tu sendiri. Okey. Okey, untuk dinding kita bakar bata, spek kita bakar bata semi press. Dan sekiranya ada kata ada klien request nak tukar daripada bata semi press nak pakai bata merah atau bata tanah liat, tu akan ada tambahan harga. Sebab harga bata tanah liat dia lebih mahal berbanding dengan harga semi press. Okey. Untuk bahagian cat tu mula. Okey, cat kalau package gold kita bagi pilihan 3 tone warna cat untuk luaran, 3 tone warna cat untuk dalaman. Mana boleh pilih tone warna yang berbeza untuk luaran dan dalaman rumah. Okey, cat yang kami pakai adalah cat jenama Nippon Paint ataupun jenama cat jenama Dulux. Dua jenama yang kita pakai, Dulux dengan Nippon Paint. Okey. Untuk package silver ni kita bagi 2 tone warna untuk luaran, 3 tone warna untuk dalaman rumah. Mana 3 tone warna harga warna yang berbeza untuk dalaman rumah, 2 tone untuk bahagian luaran. Okey, ini untuk package silver. Okey. Untuk bilik air, dalam bilik air kita pasang mozaik daripada lantai. Untuk bahagian dinding, kalau spek gold ni untuk bilik master kita bagi full daripada lantai ke ceiling untuk dalam bilik tidur utama. Dalam bilik tidur utama, bilik-bilik lain, bilik air lain biasa mozaik ni kita pasang 7 kaki tinggi. Dia sama tinggi level dengan frame pintu. Biasanya kalau tuan-tuan yang biasa ikuti live kami, kita buat live di tapak-tapak rumah dalam progres pembinaan, biasa boleh tengok. Kita akan tunjuk dia punya level mozaik yang kita pasang dalam bilik air 7 kaki tu tinggi mana. Sama tinggi dengan frame pintu bilik air lah. Dia akan sama level. Okey. Okey. Untuk selain itu untuk pintu bilik utama. Okey, untuk pintu bilik utama kita pakai pintu customer boleh pilih sama ada pintu SDF semi solid Kawaguchi door, yang jenis SDF door. SDF ni high density fiberboard. Okey, kalau satu lagi yang boleh pilih ada pintu kayu oak vinyl yang kita bagi dalam spek asas bina rumah Malikat Idaman. Okey. Untuk pintu SDF dengan pintu oak vinyl ni kita pakai sebab apa? Sebab pintu ni dia tidak ada masalah kembang kecut kayu. Contohnya dia disebabkan faktor oleh cuaca hujan. Kalau macam di belah pantai timur, contoh belah pantai timur, bermula bulan 10 hingga bulan 12 ni, biasa sampai bulan 1 kadang-kadang, kita di pantai timur ni banyak cuaca hujan. Jadi bila hujan ni, udara lembap, pintu kayu, kalau pintu kayu biasa akan mengembang pintu kayu. Dan dia bila kita nak buka, pintu tu akan macam melekat dengan frame. Tu kalau pintu kayu biasa. Tapi untuk spek yang kita pakai pintu HDF door ni dengan pintu pintu SDF dengan pintu kayu oak vinyl tadi, dia tidak ada masalah kembang kecut. Dia waktu panas ke waktu hujan ke dia sama je saiz dia. Okey, kita ada pertanyaan daripada Cik Salina, Puan Salina. Tuan-tuan, security door siap dengan frame ke? Ya puan. Pintu security door macam belakang saya, kalau puan tengok. Belakang saya ada pintu security. Daun sekali dengan frame. Dia daun tu sekali dengan frame dia. Ni bahagian pintu hadapan lah. Pintu hadapan. Dia ada 2 daun. Jadi 6 kaki lebar dan 7 kaki setengah tinggi. Ya, betul.
Okey, ada pertanyaan tu. Salina, frame kayu atau aluminium? Kita pakai frame kata tu ni. Frame Frame zinc-lem. Zinc-lem. Yang ketebalan dia 1.2 mm, agak tebal, dan untuk zinc-lem ni material dia buat daripada silikon Dan dia punya silikon, aluminium dan juga campuran zinc. Dia tidak ada masalah. Boleh kita tunjuk sikit bagi hok kita letak. Wah, boleh kita tunjuk. Kita nak tunjuk frame zinc-lem dah. Kita tunjuk. Okey. Merah. Okey, kita tunjuk sikit. Buat telefon dia dulu. Tak ada putih. Okey ni. Frame hok kita guna dalam pembinaan lah. Zinc-lem. Ni. Ni kita pakai frame zinc-lem. Ni dia campuran aluminium, zinc dan silikon. Okey. Dia punya ketebalan 1.2 mm lah. Memang tebal dan keras lah. Dia punya frame. Kalau biasa, kalau lain guna, biasa guna frame ni lah. Frame standard. Frame standard kita pakai untuk projek Mahligai Damai. Dalam spesifikasi asas kita pakai frame ni. Memang keras lah. Bani ni lembut sikit. Kita boleh tengok dah. Awak ni dia keras lah. Dia punya frame ni. Okey, ada pertanyaan daripada Solah di Kos Lawyer dan Plan boleh masuk dalam long. Okey, untuk pertanyaan daripada Cik Solah, Kos Lawyer boleh masuk dalam long, cuma kos plan kena bayar cash lah. Tidak boleh masuk di dalam long lah. Tak boleh masuk dalam pinjaman lah. Untuk kos plan tidak boleh masuk dalam pinjaman. Kos peguam boleh masuk dalam pinjaman. Okey, ada pertanyaan daripada Salina. Kalau saya paling besar security door, pintu depan dan belakang berapa saiz? Okey, untuk pintu security door paling besar 9 kaki lebar, tinggi 7.5 kaki dah. 9 kaki lebar lah paling besar sekali untuk security door. Okey, ni okey, ni elak balik ni zinc-lem. Di mana dia campur aluminium, kata zinc dan silikon dah. Ketebalan dia 1.2 mm. Memang tebal, memang premium lah. Kalau mari kita tengok contoh yang telah siap pasang. Yang telah siap pasang. Ni frame. Okey. Ni frame siap pasang lah. Memang nampak comel lah bila di rumah. Memang nampak comel dan kemasan finishing dia pun memang lawa lah. Ni siap cat gapun. Ni kita pakai untuk projek kita. Projek untuk bina rumah dengan Mahligai Damai. Dan pintu pula kita pakai pintu Kawaguchi HDF. Ni pintu hak macam Cik Fahimi maklum tadi. Untuk projek kita pakai pintu ni lah. HDF ni High Density Fiber Board. Dia tak ada masalah kembal kecut kayu. Musim-musim hujan ni biasa kayu full solid, dia akan kembal lah bila musim hujan sejuk ni. Dia akan kembal, bila kembal kita nak buka tutup pintu tu, dia kejap. Kalau hak ni tak ada masalah lah. Tengok lenek nak buka ni. Ni nak buka ni tak ada masalah. Kembal kecil kayu lah. Tengok buka comel. Nak buka senang lah katanya. Ni pintu hak kita bagi untuk projek kita. Projek Mahligai Damai. Dalam spesifikasi asas pintu kita bagi hak molek lah. Okey, ada pertanyaan daripada Salina. Berapa tadi Cik Sai tadi hak paling besar? 9 kaki lebar. 9 kaki lebar, tinggi 7.5 kaki. Lebar 9 kaki, tinggi 7.5 kaki. Daripada Puan Salina dah. Okey, ada pertanyaan lagi ke setakat ni? Minta tolong komen-komen lah. Kalau ada apa pertanyaan, boleh tinggalkan komen. Okey. Untuk tu yang pintu-pintu okey, itu untuk pintu kata pintu bilik. Yang tu untuk pintu bilik, ni pula pintu tandas. Pintu bilik air. Pintu bilik air untuk spesifikasi asas dalam pakej harga per kaki kita bagi pintu bilik air jenama Vitali dah. Jenama Vitali ni jenama premium jugalah. Vitali. Yang ni adalah jenis swing. Jenis swing. Dia main sekali dengan tombol dia lah.
Yang ni jenis swing lah. Okey, ni dia punya aluminium lah. Okey. Ni pintu bilik air. Yang ni adalah swing dan kita ada satu lagi jenis di mana pintu jenis bifold lah. Bifold. Yang ni bifold lepak lah orang panggil. Pintu bilik air jenis lepak. Corak kita bagi pilihan lah, customer nak pilih. Ni jenama Vitali. Hak ni jenis lepak. Kita bagi pilihan lah, customer nak hot swing ataupun bifold lah. Swing atau bifold. Kita bagi pilihan customer. Pintu bilik air jenama pun comel dan lawa lah design dia. Okey, ada pertanyaan lagi ke setakat ni? Ada pertanyaan? Okey, asal Ina tinggi sama dengan saiz biasa ya cik? Ya betul, tinggi sama sahaja. Cuma dia besar dari segi lebar dia lah, 9 kaki. Ni contoh ni kaki lebar. Ni contoh ni kaki lebar daripada Puan Salina tadi. Ni kaki lebar. Hak paling besar buka dia 9 kaki lah. Tapi saiz tinggi dia 7.5 lah. Okey. Tu saiz hak ada lah. Okey, berapa harga Vitali? Okey, harga Vitali kalau hak paling minimum kos paling murah Vitali hak jenis bifold 295 dah. 295 hak paling murah lah. Hak paling murah 295. 295 ya. Tu harga pintu sajalah. Kalau bifold ni dia sekali dengan frame dia ni lah. Kalau nak comel kena pakai frame asing lah, frame pintu bilik air pula. Iaitu yang bifold, yang swing harga dia 345. Boleh tengok sikit detail ni. Yang ini panel EcoBox, di mana harganya adalah 345. 345 lah. Tu untuk pintu swing. Yang tu yang jenis lepak. Okey, ada pertanyaan lagi ke setakat ni? Okey, kita tunjuk sikit. Okey, macam pintu bilik tidur pula untuk customer kita bagi pintu ni Kawaguchi door. Pintu Kawaguchi ni semi solid. Harga memang mahal lah. Harga pintu ni kita bagi memang hak jenis mahal lah pintu bilik ni. Maknanya kita bagi dalam item kata harga asas dah harga memang mahal, item premium lah. Bukan pakai pintu kayu biasalah untuk pintu bilik. Kita tengok harga 500 lebih. Untuk sebiji pintu bilik tidur. Bukan pakai pintu biasalah. Okey, ada pertanyaan lagi ke setakat ni? Mungkin tuan dan puan ada pertanyaan. Okey, hari ni kita nak highlight item-item hak mahli idame guna lah. Hak mahli idame guna dalam spesifikasi asas. Okey, jom kita tengok. Daripada segi fitting kata elektrikal lah. Fitting elektrikal dari segi plug dia. Okey, ni tunjuk sikit. Okey, ni adalah kata switch lah, switch soket. Yang ni dah termasuk dalam package dah. Untuk elektrikal kita dah bagi dia punya fitting elektrik ni. Dia punya soket ni dah termasuk dalam package harga asas. Cuma kita bagi point elektrikal sahaja, tidak termasuk dengan lampu kipas lah. Ni lampu kipas tidak termasuk lah dalam package. Okey. Okey, yang seterusnya dari segi sinki. Sinki bilik air. Sinki bilik air kita bagi yang ni lah. Sinki bilik air yang jenis ni harga dia memang mahal lah. Untuk sebiji sinki ni 400 lebih lah. Hak molek lah ni kita bakar ni. Dan pipe pun yang stainless steel. Stainless steel. Sekali dah dalam package untuk bina rumah atas tanah sendiri dah. Sekali dah dengan bina rumah tanah sendiri. Dan untuk item lain dalam bilik air, kita bagi untuk bilik master bedroom, kita bagi mid shower 3 in 1 macam ni. Yang ni stainless steel lah. Mid shower 3 in 1, harga dia 900 lebih lah. Memang kita bagi dalam spek asas, memang harga memang mahal lah belakang. Okey. Nama gapo pintu bilik premium tu cik? Okey, Salina. Kejap lagi saya akan tunjuk balik Salina. Tunjuk kejap, saya nak review dia punya item dalam spesifikasi asas yang ada dalam package bina rumah dengan mahli idame lah. Yang ni untuk master bedroom kita bagi shower head, kata mid shower 3 in 1, dan untuk bilik air kedua ketiga kita hanya bagi shower head stainless steel macam ni lah.
shower head yang stainless steel. Memang comel dah lawa lah. Dia punya pipe yang stainless steel juga. Ni pipe untuk sinki dapur lah. Untuk sinki dapur kita pakai pipe ni. Ni kita pakai pipe. Biasa 2 pipe. Biasa 2 sinki 2 lubang 2 pipe. Hot stainless steel. Ni adalah stock cock. Yang ni untuk pipe mesin basuh. Yang ni untuk wall tip type lah. Okey. Dan untuk kata apa ni? Makut tandah ni lah kita bagi ni. Awak jenis ni lah. Okey. Okey, dan kita juga ada hand bidet. Dalam spesifikasi asas untuk bina rumah, sedia sekali dengan hand bidet stainless steel dah. Waktu kita bagi ni stainless steel belakang untuk sesiapa yang bina rumah. Yang mahligai damai. Okey, ada pertanyaan daripada Cik Muhammad Fakri. Cermin dengan tempat sakut toilet tak wis sekali kau baik. Ni dia kos tambah lah. Kos tambah. Tapi boleh add lah dalam pinjaman. Ni SUS juga dah. Stainless steel SUS 304. Ni boleh masuk dalam pinjaman lah. Nak masuk item-item ni boleh. Tak ada masalah. Okey, Salina nak tanya pintu gapo hot premium tu. Okey, mai. Okey, mai sampai-sampai tu mari kita tengok balik pintu hot premium. Pintu premium. Hot kata dalam pakej asah. Okey. Dalam pakej asah ni. Dalam pakej asah ni pintu Kawaguchi high density fiber box. High density fiber box ni dia tak ada masalah kembang kecil kayu. Tengok ni musim hujan nak buka tutup ni dia kata senang lah, maknanya tidak ketat. Kalau pintu biasa solid full solid, musim hujan ni dia kembang agak nak tutup nak buka susah lah. Okey, tu ada pertanyaan daripada Salina. Berapa harga per square feet? Okey, untuk harga lah ni kita ada 2 pakej lah. Untuk bina rumah atas tanah sendiri 155 kaki persegi dan 160 kaki persegi. Okey. Ni spesifikasi asas pun kita dah bagi item-item yang kata premium dan berkualiti tinggi lah. Okey. Okey, ada pertanyaan lagi daripada Jack Ko. Lokasi untuk bina rumah dengan mahligai damai kita cover di Kelantan dan Terengganu sahaja. Okey, kalau untuk lokasi showroom kita ni di Bandar Baru Tunjung lah. Bandar Baru Tunjung, Kota Baru. Okey, pintu bilik. Pintu bilik ada lagi ke? Pintu kayu ke pintu bilik tu? Dia pintu high density fiber box. Dia fiber lah. Dia fiber box. Ni fiber box. Okey. Kita ada 2 jenis lah, Kawaguchi dan ni kayu oak. Jadi ni jenis kayu. Kayu oak. Paling kayu oak pun dia kurang juga masalah kembang kecil kayu. Kalau kayu oak ni dia comel jugalah. Finishing dia lawa lah. Yang ni pun jenis kayu oak juga. Yang mana bina rumah yang mahligai damai kita akan bagi pintu HDF ataupun kayu oak. Dan tombol pun yang macam ni lah. Yang stainless steel. Tombol stainless steel lah. Tombol pun comel rumah. Okey. Okey, kalau ada apa pertanyaan boleh tinggalkan komen. Okey. Tak share dulu live kita pada hari ni. Okey. Okey, kita ke pintu utama. Okey, selain sebelum tu juga, ni adalah kita baca sendiri cat. Cat untuk bina rumah atas tanah sendiri, kita bagi cat jenama Nippon Paint ataupun Dilak. Ni. Kita baca sendiri cat. Ni. Cat Nippon Paint dan Dilak. 2 jenis cat ni hak kita bagi dalam spesifikasi asas. Cat jenama ni memang seru lah. Berseru dan kualiti tinggi lah. Cat Nippon Paint ataupun Dilak. Kita bagi beberapa pilihan lah customer untuk pilihan warna cat. Nanti kita akan hantar katalog lah. Biasanya customer dia akan pilih warna kegemaran dia lah. Nak warna apa. Okey.
Okey, sebelum tu, yang mana tengah menonton live ni, okey, kita nak ayat sedikit mengenai promosi kita lah ni, di mana kita mengadakan kata bina rumah dan menang. Bina rumah dan menang maksudnya kita ada buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah di mana customer buat tempahan layak untuk layak untuk cabutan bertuah, di mana kita ada 3 hadiah utama. 3 hadiah utama ni, tempat utama akan dapat sistem solar bernilai sehingga RM80,000. Sistem solar ni dia dapat menjimatkan tenaga bil elektrik anda. Ni panel solar ni lah kita akan pasang di atas rumah. Ni sistem solar. Ni dia punya panel untuk solar lah. Sistem solar tu untuk tempat pertama. Tempat kedua kita akan bagi set lansir jenama bagus bernilai sehingga RM10,000. Maknanya masuk rumah dah ada lansir lengkap lah. Lansir hak berkualiti tinggi. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga kita akan bagi barang emas bernilai RM3,000. Dan hak paling pasti, hak paling penting, sesiapa yang buat tempahan untuk bina rumah automatik dapat free gift aircon. Dapat free gift aircon lah. Untuk masalah ni kita bagi promosi dapat free gift aircon lah. Okey. Jadi kejap tutup sikit. Okey, sambil-sambil tu. Okey. Okey. Bagi. Tidak. Okey. Sekarang ni, okey, kita tunjuk pintu dapur pula. Pintu dapur. Tadi pintu utama. Ni pintu dapur, kita bagi juga security door. Pintu dapur, kita bagi security door. 1 daun. Saiz lebar dia 3.5 kaki dan tinggi 7 kaki. Ni tinggi 7 kaki dah. Lebar 3.5 kaki dan tinggi 7 kaki. Kita bagi untuk spesifikasi asas untuk pintu security door yang jenis deluxe seri. Deluxe seri ni dia punya finishing lawa lah. Okey. Okey. Okey, ni adalah deluxe series. Kita tunjuk sikit ni tombol dia punya deluxe series stainless steel lah. Dia finishing pun comel. Dia tak ada dia punya welding joint. Yang ni kita akan nampak welding joint lah. Okey, ini yang easy series. Easy series kita hanya jual saja untuk dalam spek asas bina rumah kita bagi deluxe seri lah. Okey. Okey, dia punya ketebalan pintu untuk security door ni adalah 70 mm lah. 70 mm. Yang laser art lah. Okey, ada pertanyaan lagi ke setakat ni? Okey. Ada pertanyaan lagi? Kalau tuan dan puan ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen dalam live kita pada hari inilah. Okey, sambil-sambil tu juga, okey. Ni adalah kita ada koleksi plan rumah. Koleksi plan rumah di mana tuan dan puan kata berhajat nak bina rumah tapi tak ada design lagi. Design kata tak ada idea lagi nak lain tak ada. Okey. Okey, ni kita nak tunjuk sikit. Ni buku koleksi plan kita, hok Mahligai Idaman lah. Koleksi plan idaman, kita ada 100 lebih koleksi plan di mana 113 plan 1 tingkat dan 19 koleksi plan 2 tingkat. Mari ke pejabat kita walk in atau buat ataupun janji, boleh tengoklah design-design hot model. Okey, maaf sikit ada kata gangguan internet lah. Ada gangguan internet. Okey, jelas ke setakat ni? Okey, kita sambung balik. Ni koleksi plan kita. Customer nak bina rumah tak ada idea nak design lagu mana, tak usah pusing sebab kita ada macam-macam design. Boleh pilih design hak sedia ada ataupun kita custom design lah. Maknanya tuan dapat boleh tengok dia punya plan 3D dan susun atur rumah. Ni plan lantai. Plan lantai ni
Okey, saya rasa setakat tu sajalah live kita. Jadi sesiapa kata berminat untuk bina rumah dan untuk dapatkan promosi bina rumah, boleh kontak kami, boleh